Okey, so kita pergi kepada tengok dulu soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Soalan ni memang glamour ni. Yang pertama, kita ada kat sini demand function. Okay, dan kita ada supply function. Kalau mula-mula kita nak cari market equilibrium point, okay, nak cari market equilibrium point, senang saja kita ambil kedua-dua ni sebab sebenarnya yang DQ ni nama lainnya ialah Y. SQ ni nama lainnya adalah Y. Jadi kita boleh samakan. Jadi 30 tolak dengan Q kuasa 2 sama dengan 2Q kuasa 2 tambah dengan Q. Macam tu. Okay, kemudian awak tengok yang di sini positif kan? Awak boleh bawa yang negatif tu ke sana, dia akan jadi 3Q kuasa 2 tambah dengan Q tolak dengan 30. Boleh follow tak ni? Boleh? Boleh. Kita takut kita terputus yang duk tanya tu. Okey, sama dengan, okey, kita faktorkan. Faktorkan, cuba awak faktor guna kalkulator. Faktor guna kalkulator. So, awak dapat kat sini 3Q, kat sini Q. Betul? Okey, dekat mana? Kalau guna kalkulator dapat berapa? Biasa Mama Z congak je. You mungkin boleh nak guna kalkulator lah kot. So, kalau sini 3Q, sini Q, Mama Z buat berapa nak buat? Kalau 3 darab 10, so ujung sini, zaman Mama Z buat macam ni. Awak guna kalkulator je lah. 9Q, so Mama Z perlukan positif. So dapat sini tambah dengan 10, sini tolak dengan 3. Okey, jadi dari situ Mama Z dapat, okay, daripada proses kita faktor, kita dapat yang pertama Q sama dengan negatif 10 per dengan 3. Q yang kedua dapat 3. Okay, boleh follow tak? Boleh. Tetapi dalam ekonomi dan bisnes, kuantiti tak boleh nilai negatif. Jadi yang ini Mama Z buat not acceptable, not applicable. Benda tu dalam matematik betul, tapi dalam ekonomi kuantiti tidak logik nilai yang negatif. Jadi kita hanya terima satu nilai saja, iaitu Q sama dengan 3. Manakala kalau kita nak cari nilai P pula, okey, nama lain Y ni, nama lainnya adalah P. Nama lainnya adalah P. So, P pula sama dengan, kita pilih yang mudah. Contohnya awak nampak 30 tolak dengan Q kuasa 2, awak akan dapat 30, betul? 30 tolak 9. So, jawapan awak ialah 21. Jadi, untuk jawapan A kita, market equilibrium point is nilai kuantiti dulu, barulah nilai price. So, jawapan dia 321. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau yang nak bertanya, saya cek jawapan sekejap ni. Sorry sikit. Okey, so jawapannya betul 321. Okey, ada tak nak tanya apa-apa? Nombor 1. Untuk A dulu, market equilibrium point. Okey, kemudian Mama Z pergi kepada B, nak sketch demand function. Soalan ni sebenarnya soalan yang kata soalan bocor lah, tiap-tiap tahun keluar. Sketch demand function, supply function, dia suruh lukis pada graf yang sama. Lepas tu dia suruh shade consumer and producer surplus region. Dia nak kita buat tu walaupun sketch kena lengkap. Okey.
Jadi semasa kita nak sketch, Mama Z ingatkan ini adalah tajuk yang melibatkan ekonomi dan juga bisnes. Jadi pelajar kena akur bahawa kuantiti sentiasa positif dan juga nilai price juga sentiasa positif. Jadi kita akan buat kuadran yang pertama saja, iaitu kuantiti huruf Q, price dia guna huruf P. Macam tu. Kita tak guna X dengan Y, kita guna P dengan Q. Okey, semasa Mama Z nak lukis, yang pertama katakan Mama Z nak lukis sekarang ni, 30 tolak Q kuasa 2. Yang pertama tengok 30 dulu. 30. Buat situ. Kemudian kita tengok tanda negatif ni, kita tahu dia akan masam. Okay, dia akan masam. So graf kita masam. Macam tu. Kemudian labelkan. Okay, kita labelkan ini adalah DQ sama dengan 30 tolak Q kuasa 2. Okey, kemudian semasa Mama Z nak lukis yang ini pula, Mama Z tengok nilai pemalar dia tak ada. Kalau tadi 30, yang ini tak ada, maksudnya tambah dengan kosong. Jadi nilai kat sini adalah kosong dan kita tengok nilai kita ni adalah nilai yang positif. Dia akan senyum. Okay, dia akan senyum. So kita lukis daripada kosong ni nilai yang graf yang tersenyum dan kita labelkan SQ sama dengan 2Q kuasa 2. Berapa tadi? Tambah dengan Q. Okey, sampai sini boleh? Boleh, Mama. Boleh. Okey, kemudian kita akan buat garisan dekat E kosong. Okey, dekat E kosong kita akan buat garisan sempadan di sini. Okey. Kerana apabila kita buat garisan sempadan di situ, dia lari sikit tu. Okey, sekejap. Saya lukis ni. Okey. Okey. So, kita dah kira tadi nilai Q kita tadi ialah 3. Nilai P kita tadi kita kira 21. Apa yang kita kira kita kena tulis semua. Okey, di atas garisan ini, ini garisan Y kosong awak tu, E kosong. Dalam ekonomi awak belajar ini adalah E kosong dalam ekonomi. Okey, di atas paras ini, okay, ke atas, okay, di atas pada garisan putus-putus ini ke atas, okay, lengkung itu kita kenali dia sebagai consumer surplus. Manakala di bahagian bawah namanya ialah producer surplus. Kemudian dia suruh kita shade. Soalan suruh shade. Jadi Mama Z pun ikut saja arahan soalan. Dia suruh kita buat shading. So Mama Z shade. Okey, selesai yang itu. Dan kemudian mungkin yang lain ni Mama Z buat macam tu. Okey, dari sini kita akan dapat lebih kurang 5 markah lah daripada hasil kita lukis ni. Okey, seandainya dekat E tu pelajar nak letak titik 3.21 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tu Mama Z ajar cara jawab soalan B. A, B. Dan soalan ni biasanya akan memberikan markah yang sangat besar kepada pelajar. Selepas tu dia suruh kita cari consumer surplus, producer surplus. Okey, consumer surplus dengan producer surplus dia akan bagi rumus. Okey, dia akan bagi rumus. So yang pertama Mama Z pergi kepada consumer surplus sama dengan rumusnya ialah kita kena integrate dari kosong. Dari kosong sehingga kepada X kosong. Di sini adalah demand function.
dan kita kena tolak segi 4, X kosong darab Y kosong. Okey. Kemudian awak masukkan saja nilai-nilai tu dalam soalan. Yang pertama, nilai awak kosong dan kita dah kira nilai X tadi 3. Demand function kita ialah 30 tolak Q kuasa 2 oleh kerana tentang Q, Mama Z buat DQ. Integrate dia respect to DQ. Kemudian tolak dengan 3 darab dengan 21. Yang bestnya ialah rumus diberi. Itu yang paling best. Dan memang kita sengaja bagi soalan ni supaya pelajar skor, supaya dia tak fail. Sebab soalan integration kita faham lah macam mana kan. Soalan differentiation pun kita faham pelajar macam mana. Okey, so Mama Z kira, Mama Z akan dapat 30Q. Yang ni kita integrate macam biasa saja. Tolak dengan Q kuasa 3 per 3 daripada 0 sehingga 3 tolak dengan 363. Okey, kemudian Mama Z pura-pura ganti saja dengan 3. Pura-pura ganti saja, iaitu yang pertama 30 darab 3. Tolak dengan 3 kuasa 3 per dengan 3. Tolak dengan 0, tolak dengan 63. Kita pura-pura ganti saja. Yang ini Mama Z ganti dengan 3. Nilai ni kerana Mama Z ganti dengan 0. Okey. Kemudian yang selebihnya kita tekan kalkulator saja. Tak perlu kita buat kesilapan careless mistake di situ. Sekejap Mama Z ambil kalkulator. Mama, Ya. kosong tadi Mama ganti dengan yang mana? Yang tadi. Gini, kalau Mama ganti sini, nilai ni dengan 0, nilai ni dengan 0. Jadi gapa semua sekali. Tu je kosong lah kiranya. Jadi dia kalau ikutkan Profesor Hamdan, kalau pelajar tak buat 0 ni, dia kata pelajar salah. Jadi Mama Z buat juga untuk pelajar. Memang tahu dah 0. Kan? Kita memang tahu kalau ganti 0. Tapi profesor tu kata kena tunjuk. Jadi Mama pun sebersalah nak tunjuk tu. Jadi nak senang cerita, Mama tolak dengan 0. Okey, kita try. Mama Z nak kira dari atas. Semasa kita tekan kalkulator ni, kita kira dari atas ni. Dari atas tu. Okey, integrate. Kita ada 30 sebab huruf Q tak ada. Tolak dengan X kuasa 2. Dari atas tu 3, bawah tu 0. Okey, kita Allah. Lihat. Tak apa, kita cari nilai ni dulu 81. Tekan yang ni dululah, senang. Dapat yang ni dulu. Kemudian kita tolak dengan 63. Kita akan dapat 18. Tapi sebab tajuknya adalah lebihan pengguna, jadi lebihan pengguna ni unitnya adalah RM. Jadi jawapannya adalah wajib ada RM. RM18. Itu adalah lebihan pengguna. Okey, kita kena ingat tu ada wajib ada RM. Okey, kita kena ambil kesempatan sebab dia bagi rumus. Okey, kemudian last kali. Mama, Ya. kalau dekat yang graf tu, dengan Q tu kat letak unit ke macam P tu kat RM, Q tu unit. Yang tu tak payah sebab kita cuma koordinat saja. Okey. Gapo naik tepi ni. Okey. Kemudian Mama Zagi, kita nak cari pula producer surplus. Sama dengan rumus dia X kosong, Y kosong
tolak integrate 0 sehingga X kosong Sx dx. Ni rumus dia. Jadi kita pun ganti nilai kita pula. Okay, kita akan dapat nilai X kosong kita tadi 3. Nilai Y kita tadi 21. Kita tahu dah 63 tapi kita kena buat jalan kerja. 0 sehingga 3. Sini tadi 2Q kuasa 2, lupa. Tambah Q. Okay. So, sebabnya dia dalam sebutan Q, Mama Z pun kena buat DQ. Markah pertama dapat ni. So, sama dengan 63 tolak 2Q kuasa 3 per 3 tambah Q kuasa 2 per 2 daripada 0 sehingga 3. Kemudian kita pura-pura ganti. Okay, pura-pura ganti 63 tolak dalam kurungan nanti 2 3 kuasa 3 per 3 tambah 3 kuasa 2 per 2 tolak 0. Tolak 0. Dan jawapan akhirnya kena ada RM. Kita akan tekan kalkulator daripada baris yang kedua. Kita akan tekan 3 darab dengan 21 tolak dengan integration 2Q kuasa 2 tambah dengan Q daripada 0 sehingga 3. So, kita akan dapat jawapan 81 per 2. Tapi sebab duit tak boleh pecahan lah. Kita tekan SD ni. Tekan SD, maka kita dapat RM40.50. Tu dia. Soalan nombor 1. Dan soalan memang yang Mama Z kira ni yang paling banyak markah lah. Paling banyak markah soalan nombor 1 ni. Okay, boleh ni? Okey, nanti nombor 2 Mama Z tak bincang lah. Nombor 2 samalah. Nombor 2 sama. Nombor 3 sama. Nombor 4 Mama Z tak kena bincang. Okey, nombor 5 sama. 6 sama. Okey, nombor 6 ni pelajar nampak macam tak sama. Mama kata sama. Okey, yang pertama. Pelajar tengok yang ini dulu ni. Mama Z ubah dulu. Pelajar kena buat. Dia jadi Y sama dengan. Okay, Y sama dengan negatif 18 tambah, negatif 18X tambah 231. Dia kena ubah. Manakala yang kuning, dia kena jadikan Y sebagai tajuk. Yang ini pula, dia kena ubah menjadi, dia kena ubah menjadi X kuasa 2 sama dengan Y tolak 2X per dengan 4. 4X kuasa 2 sama dengan Y tolak 2X. Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 2X. Mama Z dah ubah untuk pelajar. Bila ubah, dia sama dengan soalan sebelum. Okey. So, Mama Z highlight dulu dengan warna purple soalan yang sama ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 6 selepas kita modify, nombor 8, boleh tengok setiap tahun keluar. Okey. Nombor 9, nombor 10, nombor 11, iaitu sama jenis. Okey. So, Mama Z nak buat yang tak sama. Okey, yang tak sama. Contohnya, Mama Z nak buat nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Awak mana? Tak tahu ni. Mama Z tak sebab Mama Z ngajar 4 kali ke? 4 kelas.
Jadi Mama Z kena pelajar yang ingatkan Mama Z, Mama bertiman tu. Nombor 7 siap ada? Okay. Nombor 4. Kalau tu kita buat nombor 4 lah. Ataupun graf satu lagi tadi, mana nombor 11 ke? Graf. Ni. Ataupun kita buat nombor 12 untuk graf. Okey, apabila nombor 12 ni kita tengok graf dia, kita macam baru je buat graf macam ni. Yang tadi yang Mama kata tu, kita kena buat garisan sini tu, ingat lagi tak? Dia macam buat graf bentuk yang kita dah belajar. You buat graf situ. Dan sebelum ni kita kata atas ni adalah consumer 11, bawah ni producer 11. Kemudian dia suruh cari area. Mudahlah kerja kita. Okay, mudahlah kerja kita kerana kita boleh cari area tu. Dengan area ni sama dengan consumer 11 tambah dengan producer 11. Sebab soalan ni dia berkait dengan soalan sebelum-sebelum ni. Okey, tak perlu awak nak kira integrate paksi X ke paksi Y, tak perlulah. Awak buat macam Mama Z buat saja. Jadi nak buat yang soalan macam ni, sebenarnya dia ada banyak cara. Yang pertama, menggunakan CS tambah dengan PS. Yang kedua, kaedah yang kedua, Mama Z cari dulu keluasan trapezium. Mama Z cari dulu keluasan area sama dengan trapezium. Kemudian Mama Z tolak dengan yang bawah trapezium ni. Sini. Mama Z tolak ni. Jadi Mama Z akan dapat kawasan belorek. Jadi bergantung kepada individu macam mana dia tengok soalan. Okey. Yang ini kalau dia nampak benda tu berada pada paksi X. Siapa yang nampak pada paksi Y pula, dia akan mencari trapezium yang macam ni pula. Dia akan mencari trapezium yang ini dulu. Tapi rasa macam payah sikit yang tu. Kemudian tak boleh lah. Paksi Y tak boleh. Sebab kita sebenarnya nak cari luas di bawah graf. Yang ini di atas graf, tak boleh. Yang ini kita namakan dia di atas graf kalau awak nak buat respect to dy. So ada dua cara sajalah. Okay. So sekarang ni awak nampak yang mana satu? Walaupun di area awak nampak yang mana satu? Nak guna yang mana? Nombor 1 ke nombor 2? 2. Okey, katakan pelajar nak guna nombor 2. Okey. Sebelum nombor 2, Mama Z tunjuk nombor 1 dulu. Okey, untuk dapatkannya, yang pertama Mama Z kena ada titik sini. Titik sini tadi kita belajar tadi. Yang pertama, yang ini Y, yang ini pun Y. Jadi, X kuasa 2 sama dengan 2 tolak X. X kuasa 2 tambah dengan X tolak dengan 2 sama dengan 0. So, X darab X, 2 darab 1. So, kat sini tambah, kat sini tolak. Jadi, X sama dengan negatif 2. Logik tak sini negatif 2 ni? Logik tak? Tak logik. Sebab tu kadang-kadang kita terpaksa mereject nilai kerana tidak logik. Jadi nilai kat sini yang logiknya ialah 1. Okey, apabila nilai di situ 1, kita kena cari nilai di sana. Nilai di sana tu boleh masuk dalam mana-mana. Mama Z nak masuk ke dalam ni lah. Okey, nak masuk ke dalam ni. Sebab kat sini pun Mama Z dapat 1. Okey, so katakanlah pelajar mengira, katakan pelajar mengira nilai
Kalau awak nampak kat sini, kalau Mama Z labelkan sebagai A, Mama Z labelkan dia sebagai A, awak nampak tak A tu? Dia sebenarnya bentuk segitiga. Setengah, darat tapak dia 1, darat tinggi dia ni, ni tinggi ni. Berapa tinggi tu? 1 juga. Jadi keluasan A tu sebenarnya ialah 0.5. Nama lain A ialah consumer surplus. Okey, sekarang ni Mama Z nak cari keluasan yang bawah ni pula. Keluasan yang bawah ni, Mama Z akan guna rumus producer surplus sama dengan X kita 1, Y kita 1, tolak dengan kita integrate kosong sehingga 1. Fungsi kita ialah X kuasa 2 dx. Jadi awak akan dapat 1 tolak X kuasa 3 per 3. Kosong hingga 1. Jadi Mama Z buat 1 tolak 1 per 3 tolak kosong. So kat sini Mama Z dapat 2 per 3. Yang bawah ni keluasan B ni Mama Z dapat 2 per 3. Jadi kalau nak tahu jumlah kawasan berlorek tu dengan menggunakan kaedah nombor 1 ni, jawapannya adalah 1 per 2 tadi, setengah tadi, 0.5 tadi, tambah dengan 2 per 3. So, 1 per 2 tambah dengan 2 per 3. So, Mama Z dapat 7 per 6. Okey, kita tengok nombor 12 sekejap sebelum Mama bincang. Nombor 12. Okey. So, jawapannya 7 per 6. Perlu Mama Z kepada RM? Jawapan ni perlu tak Mama Z tulis dalam bentuk RM? Tak perlu. Tak perlu sebab dia cuma mencari luas. Cuma Mama Z mencari menggunakan kaedah consumer surplus. Mama Z pinjam kaedah saja. Dapatlah 7 per 6. Okey, tu kalau guna kaedah yang baru Mama Z ajar sebelum ni, nombor 1 tadi, sama pula dengan nombor 12. Lebih kurang sama. Okey, macam mana pula kalau pelajar nak guna yang biasa, yang dia belajar dekat sekolah, sebelum ni dia tak belajar pun kaedah surplus-surplus semua tu. Jadi yang pertama, dia tetap kena cari nilai kat sini iaitu tadi 1. Jadi, nak cari area, kaedah yang kedua. Area sama dengan, dia akan integrate yang ini. Bila dia pandang mata ke sini, dia akan dapati inilah dia Y2 dan di bawah ni adalah Y1. Jadi pelajar kena buat 0 sehingga 1 ni, dia kena buat dulu Y2 tolak dengan Y1 dx. Tu step yang pertama kalau guna rumus area. Sama dengan 0 hingga 1. Y2 kita ni adalah garisan ni. Garisan ni, garisan tu bernama 2 tolak dengan X. Ditolak dengan Y1 kat bawah ni nama garisan itu adalah X kuasa 2. Jadi Mama Z kena buat Y2 tolak Y1. Dia jadi 2 tolak X kuasa 2. Lepas tu barulah kita integrate. Awak akan dapat 2X tolak dengan X kuasa 2 per dengan 2 tolak dengan X kuasa 3 per dengan 3 dari 0 sehingga 1. Okey, Mama Z cuba ganti nilai. So, Mama Z dapat 2 darab 1, 1 kuasa 2 per 2, tolak dengan 1 kuasa 3 per dengan 3, tolak dengan 0. Tolak dengan 0. Jadi, kalau awak kira, awak dapat berapa tu? Awak dapat 2 tolak 1 per 2
kemudian tolak dengan 1/3. So, jawapannya juga ialah 7/6. Ni soalan exam sebenar ni Mama Zat beritahu ni. Sebab kita sebenarnya nak suruh pelajar kreatif. Okay, nombor 12 ni nak suruh kreatif sebab boleh guna dua rumus, dua kaedah. Okay, Mama Zat buka kepada soalan. Sekejap, Mama. Beres? Beres? Kalau beres, sungguh ni. Kalau ada, royak. Tak apa, kita tunggu. Sekejap Okey, so kalau boleh, saya tengok masih ada ni, Mama Z nak buat yang satu lagi tu, nombor 7 tadi, nak buat nombor 4. Okey, tengok dulu soalan nombor 4. Okey, so nombor 4, Mama Z perlukan grid kat sini kalau boleh membantu kita. Okey, yang pertama dia nak disuruh kita cari find P and Q. Maksudnya sama dengan yang tadi juga. Walaupun benda tu dalam topik yang sama tapi kita tahu ada 3 subtopik, masih berlega-lega benda yang sama. Ini Y, ini Y. Apabila dia suruh cari titik, senang saja. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4 tu kita samakan dengan 3. Sama saja. Dia macam nak cari equilibrium point juga. X kuasa 2 tolak dengan 3X tolak 4 sama dengan 0. Kita faktor X darab X, 4 darab 1 tolak dengan tambah. So, X yang pertama 4, X yang kedua negatif 1. Okey, soalan Mama Z. Sampai sini, Rana ni, kita nak reject nilai ataupun kita nak terima dua-dua nilai? Kita baca sini, anak beranak. Kita baca. Kita nak reject nilai seperti equilibrium point ataupun nak terima kedua-dua nilai? Reject. Okey, terima ke reject? Okey, oleh kerana soalan ni bukannya application in economic dengan business. Dia tentang graph. Kalau dia tentang ekonomi dengan business saja yang kita reject nombor negatif. Sebab tu soalan tanya nilai P dan Q dan kita perlukan kedua-dua nilai ni. Kalau awak reject negatif 1, tak ada lah nilai Q nanti. Cuma kita pinjam kaedah yang sama. Sebab matematik is problem solving. Jadi nak selesaikan yang ini pun kena guna equilibrium point juga, kaedah yang sama. Jadi untuk yang ini jangan reject negatif 1. Kalau reject negatif 1, tak adalah nilai Q. Okey, Mama Z nak cari pasangan kepada 4 ni. Y sama dengan 3X. 3X. So, Mama Z dapat 12. Jadi, titik P kita ialah 4, 12. Itu titik P.
Okey, Y sama dengan 3X. Y sama dengan negatif 3, maka titik Q kita ialah negatif 1, negatif 3. Ini yang Mama Z kata tadi. Seandainya pelajar menidakkan nilai ini, jadi yang ini pun tak ada. Jadi Q tak ada nilai. Itu maksud Mama Z tadi. Boleh faham ke tak? Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, so kita tengok sekarang ni, kita dah jawab dah soalan A ni. Kita dah lukis dah P dengan Q. Soalan nombor 4B tu sangat bahaya sedikit sebab tahun lepas pun keluar. Okey, tahun lepas pun keluar dan pelajar kita tak boleh nak lukis. Dia suruh lukis curve straight line. Curve ni dengan straight line ni same as this. Dia macam ikut soalan nombor 1 tadi. Dia ikut je. Cuma kita tak payahlah label consumer surplus tu. Okey, kita pun nak buatlah graf dia. Okey, graf dia pula, kalau application in economic dengan business tadi, Mama Z kata kuadrannya ada satu saja. Yang ini pelajar boleh lukis keempat-empat kuadran. Sebab yang ini bukan application. Okey. Okey. So kat sini nilai X, kat sini nilai Y, kat sini nilai origin. Okey, kemudian tadi semasa Mama Z cari tadi, Mama Z ada dua, sekarang ni Mama Z nak lukis graf ni dulu Okey, Mama Z nak lukis graf Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Mama Z nak lukis yang ini. Mama Z tahu graf ni senyum. Tahu dia senyum. Bila Mama Z ganti ni dengan kosong, Mama Z dapat X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan tambah tolak 2. Contohnya kat sini Mama Z buat negatif 2. So dekat sini Mama Z buat 2. Contoh ni. Kemudian Mama Z tahu tadi Mama Z ganti Y dengan kosong. Sekarang ni Mama Z nak ganti X pula dengan kosong. Y sama dengan kosong tolak 4. Y sama dengan negatif 4. So sini negatif 4. Contoh ni. Sebab Mama Z tak guna skala yang betul lah tu. So graf Mama Z macam tu. Jadi yang ini adalah graf Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 4. Sebab dia suruh sketch sahaja. Kemudian ada satu graf lagi, iaitu graf kita Y sama dengan 3X tambah dengan kosong. 3X tambah dengan kosong, maksudnya dia akan lalu dekat kosong. Dia akan lalu dekat kosong. Graf kita contohnya Mama Z buat warna merah ni. Macam tu. Inilah dia graf Y sama dengan 3X. Boleh ke nak buat graf tu? Okey. Mama Z terus Mama Z teruskan saja. So Mama Z dapati sini ada satu titik, sini ada satu titik, ya. Kiranya kan kita dapat plus minus 2 tadi tu lah. Lepas tu kalau pula mana dia jadi macam ni. Dia jadi kan graf kuadratik. Dia mesti sama jarak kan. Cuma Mama Z saja je guna kertas graf ni, sebenarnya tak ikut skala pun Mama Z ni. Sini negatif 4 ni. Ni negatif 4 dah. Okey, kemudian tadi kita dah dapat dua titik. Titik P dengan Q. Jadi alik atas ni P ke Q ni alik atas ni? P ke Q? P. P. Jadi titik atas ni namanya ialah P. Sebab koordinat P tadi positif 4 dengan 12. Jadi sinilah 4 tu. Kita kena label molek. Ini adalah titik Q. Titik Q nilai kat sini ni negatif 1. Nilai kat sini ni negatif 3. Begitu.
Jadi selesailah Mama Z lukis curve and straight line on the same axis. Selesai dah. Soalan C pula, dia kata, okey, tinggal tu. Ni, dia suruh buat apa ni? Shade the region R. Dia suruh lorek pula. Kita pun lorek lah dalam ni. Okay, dalam ni lorek. Inilah dia R kita. Kalau nyesal pula guna highlighter deh. Besar payah nak lorek. Ni. Tapi comel. Okey. Inilah dia region R. Kita kena tulis R tu sebab soalan suruh. Bukan Mama Z saja-saja. Yang warna kuning tu namanya R. Soalan C, dia suruh Mama Z carilah pula kawasan berlorek. So, tadi Mama Z ada garisan warna merah tadi ni. Okay. Kemudian Mama Z ada garisan warna hitam. Jadi, bila kita nak cari region, kita kena buat satu pandangan mata dari atas ini. Okay. Ni mata awak dah. Mata awak tengok dari atas. Awak jumpa garisan merah ataupun hitam dulu? Awak jumpa yang mana dulu? Merah ataupun hitam? So, awak jumpa mula-mula ni merah. Jadi, merah tu jadi Y2. Awak teruskan tengok, awak jumpa yang hitam ni. Y hitam ni adalah Y1. Kenapa pentingnya Mama Z nak tahu Y2 dengan Y1? Sebab semasa kita nak integrate nanti, nilai kita tahu dari negatif 1 sehingga nilai 4. Kita tahu dah. Negatif 1 hingga 4. Dari mana tahu ni? Dari mula-mula kita kira tadi ni. Ni. Dan kita kena buat Y2 tolak Y1 dx. Sebab tu kena tahu. Okey, kalau pelajar salah buat, jawapannya nanti dapat negatif dah. Tak dosa. Dapat negatif, lepas tu awak kena minta ampun balik biar dia jadi positif. Kena buat absolute. Okey, dia ikut kolej. Ada kolej yang ajar absolute, ada yang kolej ajar Y2 tolak Y1. Mama Z lebih selesa Y2 tolak Y1. Okey, Y2 kita adalah 3X tolak dengan Y1. Y1 pula X kuasa 2 tolak 4. Jadi kena tengok kurungan tu betul-betul. Jadi kita buka kurungan dulu. Dia jadi negatif 1, 4. Dia jadi 3X tolak X kuasa 2 tambah dengan 4 dx. Okey, baru Mama Z integrate. 3x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 per 3 tambah dengan 4x dari negatif 1 sehingga 4. Okay, Mama Z pura-pura ganti. Nilai pertama tolak nilai kedua. Pura-pura ganti. So, Mama Z dapat kat sini 3, 4 kuasa 2 per 2 tolak dengan 4 kuasa 3 per 3 tambah dengan 4 darab 4. Okey, tolak dengan 3, negatif 1 kuasa 2 per 2 tolak dengan negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah dengan 4 darab negatif 1. Kita pura-pura ganti. Okey, pura-pura ganti. Tetapi bila kita nak dapatkan jawapan akhir, Mama Z nak suruh awak tekan kalkulator bermula dari sini. So, tekan kalkulator bermula dari situ. Integrate 3x tolak dengan x kuasa 2 tambah dengan 4. Nilai di atas tu 4, nilai di bawah tu negatif 1. Jadi awak dapat jawapannya 125 per 6. 125 per 6. Itu jawapan nombor 4. Mama Z double check. Jawapan nombor 4.
Okey, nombor 4 jawapannya 1 tu 20.833. Sama. Okey, tapi Mama Z lebih nasihatkan awak menggunakan nilai pecahan. Untuk area biasa, Mama Z galakkan guna pecahan. So, 125/6 lebih tepat berbanding 20.8833 tadi. Okey, dapat tak idea nak jawab nombor 4 ni? Okey ke, Wak? Okey, Mama. Okey. So, selesai dah lah bab 3 kita. Okay, so kita berhenti kat sini sebab lepas ni Mama Z ada kelas lain. Awak pun nak masuk kelas lain. Kita jumpa lagi malam ni dah. Malam ni ada kelas dah. Awak tak ingat ke? Ada kelas malam ni. Okey, sekian saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mama. Okey.